Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا إلى صراطك المستقيم. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi serta jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, malam ini Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan usia kita. Masih lagi diberi kesempatan peluang untuk beramal. Untuk kita meneruskan lagi sakit-baki kehidupan kita ini dengan agenda-agenda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya kita mempersiapkan diri kita dengan memperkuatkan iman, menguatkan ilmu kita, meningkatkan keilmuan, keimanan, ketakwaan sebagai bekalan dan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita mendengar lagi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bermanfaat di dalam kehidupan kita insya-Allah. Marilah kita mendengar satu hadis yang agak menarik yang menceritakan berkenaan dengan kisah yang berlaku kepada zaman Bani Israel yang akan kita huraikan pada malam ini insya-Allah. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ishtara rajulun min rajulin aqaran فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكح الغلام والجارية وأنفقا على أنفسهما منه فتصرفا متفق عليه. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan berkenaan dengan satu kisah yang berlaku pada zaman Bani Israel. Dan tuan-tuan, inilah di antara salah satu metodologi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dakwah ni ada mana bukan sahaja bentuk pengajaran sepanjang masa, tidak. Ada kalanya Nabi berdakwah dalam bentuk bercerita. Ada kala Nabi dalam bentuk hiburan. Ada kala dalam bentuk santai dan macam-macam. Maksudnya Nabi, metodologi dakwah Nabi adalah pelbagai. Tujuan dia supaya para sahabat tidak mudah jemu dan tidak puas mendengar, tidak mudah rasa jemu dengan pengajian agama. Begitu juga kita, tuan-tuan. Kita jangan berasa mudah cepat jemu dengan agama. Apatah lagi agama ini mempunyai bidang cangkup yang sangat luas.
bukan sahaja dalam soal ibadah, dalam soal muamalah, dalam soal munakahat, dalam soal jenayah, dalam soal sosial ekonomi politik masyarakat, semuanya bergantung, semuanya termasuk di dalam aspek kehidupan di dalam beragama. Jadi di antara salah satu cara metodologi dakwah Nabi SAW adalah bercerita berkenaan dengan umat-umat zaman dahulu. Nah, khususnya umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Dan juga di sana ada umat-umat yang diberi kelebihan kerana mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi SAW, yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kitab Al-Quran bukan sekadar kitab wahyu yang menceritakan berkenaan dengan hukum hakam agama, tetapi Al-Quran juga menceritakan berkenaan dengan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu dan juga kisah-kisah cerita-cerita yang akan datang. Cerita-cerita yang akan datang yang mendahului akan masa, iaitu berkenaan dengan hari kiamat dan seumpamanya. Jadi di antara kisah yang menarik yang diceritakan oleh Nabi SAW, bahawa Nabi cerita pada zaman Bani Israel, bahawa ada seorang lelaki daripada Bani Israel ni, dia membeli daripada seorang lelaki Bani Israel yang lain, beli tanah. Nah, macam kita lah biasa beli tanah. Jadi tuan-tuan, beli tanah ni dengan pelbagai tujuan lah. Dia beli tanah ni untuk berkebun. Nah, untuk berkebun, untuk buka tanah. Kemudian apabila dia beli tanah tersebut, maka fawajada allazi ishtara al-aqar, maka dia mendapati bahawa tanah yang dibeli itu fi iqari, pada tanah dia tu ada jarratun fiha zahab. Nah, bila dia beli tanah ni tuan-tuan, jual beli dah. Sah dah jual beli. Kemudian dia nak mengusahakan tanah tu lah. Nak buat tanah kebun tuan-tuan. Tiba-tiba dia mendapati bahawa di dalam tanah yang dibeli tersebut ada jurratun, ataupun kita panggil jarratan. Jurrah ni tuan-tuan terpayang. Nak payang. Yang mana payang tu di dalam dia ada emas. Tuan-tuan, nak beli tanah, nak tanam pohon musaking. Gali-gali tuan-tuan, tiba-tiba pun jumpa payang. Payang pula tuan-tuan ada emas dalam. Nampak. Mana tuan-tuan dengar erti kata, kalau jumpa emas sepayang ni kaya lah. Nah, jangan kata sepayang tuan-tuan, emas sekilo pun kaya ngadah dah tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan, bila dia dapati ada payang, ada emas dalam tanah dia, ada emas dalam tanah yang dia beli itu tuan-tuan. Kemudian dia pun berkata, faqala lahu lillazi ishtara al-aqar. Kemudian dia pun pergi jumpa tuan tanah. Tuan tanah hok jual tadi. Hok jual tanah tadi. Dia kata, wahai tuan tanah, ni aku jumpa payang emas dalam tanahmu ni. Jumpa payang emas dalam tanah kamu ni. Maka dia kata, khuz zahabaka, maka ambillah emas kamu ini. Sesungguhnya innama ishtaraitu minkal ard, sesungguhnya saya beli dengan awak ni, saya beli tanah je. Nah, saya tak beli hok ada dalam tanah. Nampak hok ada emas, ada payang emas dalam tanah tersebut. Dia kata, walam ashtari zahab, saya tak beli emas, saya beli tanah je. Maka waqala allazi lahul ard, maka berkata pula orang jual tanah tadi, dia kata, innama bi'tukal arda wa ma fiha, sesungguhnya saya jual tanah bersama dengan apa-apa yang ada dalam. Pokok-pokok kayu ke, pokok buah ke, nak batu emas, saya jual belaka, kira sekali agung. Nampak? Maknanya tuan-tuan, emas tu boleh ke dia.
Tuan-tuan, kalau kita mau mana? Nah, kalau kita beli tanah, kita nak buat kebun, nak tanam pokok durian, nak tanam pokok rambutan, gali-gali jumpa mah. Gua nak kira? Tu wak senyap tau. Wak senyap tiba-tiba, kaya. Tiba-tiba start tukar kereta. Tiba-tiba start beli rumah baru. Mana tiba-tiba kaya? Biasa wak senyap gitu lah. Tapi nak khabar di sini bahawa pada zaman Bani Israel ni adanya orang yang betul-betul amanah, jujur dan amanah, yang mana berpegang dengan ajaran Rasul-Rasul yang terdahulu, Rasul-Rasul yang dibawa bersamanya kitab, iaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Maknanya tuan-tuan, orang yang betul-betul berpegang dengan ajaran Nabi SAW, padanya ada sifat yang jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Sebab tu tuan-tuan, nak cari orang jujur dan amanah pada zaman sekarang payah. Walaupun dia itu orang Islam, sepatutnya orang Islam menjiwai sifat jujur dan amanah ini, kerana dia adalah nilai integriti yang sebenar bagi orang beriman. Tuan-tuan, hari ini kita terpaksa menubuhkan pelbagai jabatan integriti. Kalau tengok di jabatan-jabatan kerajaan sekarang semua ditubuh unit integriti. Hari ini kita ada SPRN. Dulu ada BPR, tukar SPRN. Sebab apa ada benda-benda macam ni tuan-tuan? Sebab bahawa melihat kepada kedudukan manusia ini tidak ada nilai integriti, iaitu tidak ada nilai jujur dan amanah pada diri sendiri. Sedangkan tuan-tuan, bila datangnya Islam, seseorang memeluk Islam, orang yang beriman sudah padang dengan iman dia untuk menunjukkan integriti yang tinggi di dalam kehidupan, termasuk jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Jadi tuan-tuan, jujur dan amanah di antara sifat yang terpuji, sifat-sifat para Nabi alaihimussalatu wassalam, menjadi sifat wajib bagi Rasul, iaitu apa? Sidik. Sifat wajib bagi Rasul sidik, iaitu benar, jujur dan amanah. Sebab itu tuan-tuan, kita melihat pada awal peringkat Islam, ketika mana sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, dilantik menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Orang Mekah ni tuan-tuan, kehidupan dia adalah berdagang. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf, bahawa orang Quraisy ni dia rihlah. Rihlah ni maksudnya pergi keluar, pergi berdagang. Rihlat asy-syita'i was-sayf, pergi berdagang, rihlah pada asy-syita'. Asy-syita' ni tuan-tuan musim sejuk. Musim sejuk. As-sayf musim panas. Maksudnya ada masa dia bila musim sejuk pergi ke Syam. Bila mari musim panas, dia pergi ke belah-belah Rom ini tuan, untuk berdagang. Maksudnya setiap tahun dia akan meninggalkan bumi Mekah. Tujuan dia untuk berdagang. Jadi bila orang-orang Quraisy meninggalkan nak tinggal bumi Mekah, nak pergi berdagang, maka tuan-tuan, orang-orang Mekah akan meninggalkan barang-barang di rumah Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut bank yang pertama di dunia, bukan World Bank, bukan bank dunia. Bank pertama di dunia adalah rumah Nabi SAW. Ketika itu tuan-tuan, orang Mekah yang berdagang ni, bila dia nak pergi musafir tuan-tuan, dulu nak pergi berdagang bukan macam kita. Maknanya pergi tinggal 6 bulan, pergi berdagang 6 bulan, 6 bulan pula baru balik. Bukan macam learning boleh pergi bisnes, pergi balik hari, pergi Kuala Lumpur, pergi balik hari. Bahkan jangan kata pergi Kuala Lumpur balik hari, pergi Mekah balik hari learning boleh. Nak buat bisnes. Tapi orang zaman dulu berdagang naik unta, 6 bulan pergi, 6 bulan balik. Jadi terpaksa meninggalkan harta-harta di Mekah. Jadi tuan-tuan, bila tinggal ni, dia tinggal di rumah Nabi SAW.
tak tinggal di rumah Abu Jahal. Nah, sedangkan kalau kita fikir logik akal lah tuan-tuan, sepatutnya baik molek tinggal rumah Abu Jahal lah. Sebab Abu Jahal ni Perdana Menteri Mekah. Nampak? Pemimpin Mekah. Tuan-tuan, kalau rumah Perdana Menteri, rumah menteri besar ni tuan-tuan, hari ni kita tengok, rumah menteri besar ni sudah pastinya dia ada pengawal. Dia ada jaga. 24 jam. Jangan kata rumah menteri besar tuan-tuan. Masjid tuan-tuan Masjid Abidin ni, Masjid Butin ni, ada pokgak 24 jam yang tolong jaga. Jadi kalau ikut logik akal, baik kita letak barang di rumah Abu Jahal lah. Nah, sebab Abu Jahal ni dia ada bodyguard dia yang tolong jaga. Tapi orang Mekah tak letak rumah Abu Jahal. Sebab apa? Sebab krisis keyakinan dan kepercayaan. Dia tak percaya Abu Jahal. Nah, walaupun Abu Jahal tu pemimpin Mekah, tapi diletak di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab orang Mekah yakin dan percaya bahawa Nabi ni seorang jujur dan amanah. Sebab itu Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul, orang Mekah panggil dah Rasul Al-Amin. Rasul yang amanah. Rasul yang jujur. Mana tuan-tuan, ini kita kata contoh suri teladan yang terbaik yang kita nak tunjuk. Bahawa sifat jujur, sifat benar, sifat amanah menunjukkan bahawa ia adalah identiti, personality orang-orang beriman. Nah, nampak? Personality orang beriman. Sepatutnya kita berasa malu kalau kita pecah amanah. Kalau kita tak jujur, kalau kita tak benar di dalam tingkah laku kita. Patut malu dengan status agama yang ada pada kita, status iman yang ada pada diri kita. Patutnya macam itulah. Nah, sebab tu kita perlu menerapkan, berlatih, ajar. Sebab sifat ni tuan-tuan, ataupun kita sebut sebagai akhlak. Akhlak ni dia ada dua. Dia ada dua bentuk. Yang pertama, akhlak yang lahir secara tabi'i. Tabi'i ni maksudnya semula jadi. Semula jadi akhlak itu, perangai tu ada dalam jiwa dia semenjak dia lahir. Nah, contohnya apa? Contohnya anak-anak. Nah, anak-anak kita hak masih kecil, dia ada sifat semula jadi dia apa? Sifat semula jadi dia berani, tak takut. Semula jadi dia ada. Contoh sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang anak-anak ni dia dia pegang binatang yang berbisa. Kita kata jangan pegang tu, binatang tu bahaya. Dia pegang je. Sebab apa tuan-tuan? Sebab masa tu dia tidak ada lagi ilmu berkenaan dengan bahayanya sesuatu benda. Contohnya pisau. Ia boleh ada duduk main pisau. Kita tengok anak kita pegang pisau, jerit dah tuan-tuan. Jangan main pisau. Tapi dia selamba je. Sebab apa? Sebab dia masih belum ada ilmu berkenaan dengan bahayanya pisau. Maka nak khabar apa? Sifat tabi'i tu ada. Sifat tabi'i berani tadi. Berani nak kabak. Budak-budak kan tuan-tuan, dia berahi kabak tepat tinggi, berahi kabak tangga, berahi kabak tikak. Kita kata jangan kabak. Ya kau kabak tuan. Sebab apa? Sebab sifat tabi'i yang ada pada diri dia. Sifat tabi'i lagi apa? Kadang-kadang budak-budak ni tak malu. Nampak? Kita pergi kat Malay jamuan orang sebagai contoh. Ia selamba, ia pergi bahang ambil lauk, ambil dengan tangan. Orang lain cedok dengan sudu, ia bahang dengan tangan je. Sebab apa? Tak malu. Itu sifat tabi'i dia. Sifat semula jadi ada. Bila pergi kenduri tuan-tuan, budak-budak kan, biasa orang pergi kenduri kan, dia ada bagi goodies tu kan. Goodies kepada tetamu. Kadang-kadang mak ayah tak sudah makan lagi, malam-malam ada minta nak tuan-tuan. Kan dalam tu ada coklat, udah wahai coklat. Ayah minta, tak malu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu sifat tabi'i dia yang ada dah. Itu dipanggil akhlak tabi'i, sifat tabi'i.
Yang kedua dipanggil akhlak ni tuan-tuan yang diperolehi secara kasbi. Kasbi ni secara usaha ikhtiar melalui tarbiyah dan didikan. Maknanya tuan-tuan, okey, sifat PA perangai akhlak tu ada dah semula jadi, tapi kena didik. Nah, kena didik nak jadi sifat sabar ni macam mana? Tuan-tuan, sabar ni dia tak mari sekelip mata tiba-tiba orang tu sabar, tak. Sabar ini mestilah melalui didikan dan tarbiyah. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala suruh kita puasa. Setiap tahun puasa sebulan sekali. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk mendidik pada diri kita ni ada sifat sabar. Nah, nampak? Itu dipanggil kasbi, kena usaha. Usaha dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara belajar. Belajar sifat-sifat mahmudah. Kena belajar sifat-sifat mazmumah yang dikenali sebagai ilmu tasawuf, ilmu perhias diri, perhias jiwa dan akhlak. Kena belajar. Tak boleh akhlak comel, kena belajar, kena ada ilmu. Ilmu macam mana? Ilmu tahu apakah itu sifat dia. Apakah contoh, apakah itu sifat sabar. Kemudian apakah kelebihan kalau kita bersifat sabar. Dan kemudian bagaimana cara nak sabar. Dan yang keempat, latihan untuk mendapatkan sifat sabar. Nampak? Ini kita kata akhlak secara kasbi, secara ikhtiar, pilihan. Maka tuan-tuan bila usaha, bila tarbiyah, maka jadi ya. Sebab itu tuan-tuan, kita melihat bagaimana Nabi SAW berjaya merubah akhlak penduduk masyarakat Mekah daripada seburuk-buruk manusia kepada sebaik-baik manusia. Tuan-tuan, orang Arab ni kebanyakannya akhlak dia tak comel. Kecuali orang yang mutadayyin lah. Mutadayyin ni orang yang beragama lah. Yang beragama ni comel sikit lah akhlak perangai. Tapi kalau tuan-tuan pernah bersuhbah ataupun duduk dengan orang Arab, tuan-tuan akan mengenali, melihat orang Arab ni ada perangai yang wuduh. Tuan-tuan, alhamdulillah kita ada sedikit pengalaman. Saya dulu belajar di Mesir, tuan-tuan, duduk lama juga, dekat 7 tahun sana. Dan kita tengok orang Arab Mesir ni perangai dia wuduh. Tak ada akhlak. Tak ada akhlak. Melainkan orang-orang yang beragama lah, orang mutadayyin ni okeylah, berakhlak comel lah. Sebab tu saya ingat dulu sebelum saya pergi Mesir, pesan untuk guru saya, ingatlah. Orang Mesir ni dia kata, guru saya pesan, dia kata orang Mesir ni kalau baik sungguh macam malaikat. Nampak? Memang betul. Kita jumpa sana orang baik, baik sungguh tuan-tuan. Memang layang kita comel. Tapi kalau jahat lagi daripada setan. Nampak? Memang jahat semua. Dan perangai wuduh. Tidak ada akhlak. Pernah sekali tuan-tuan saya nampak dengan mata saya sendirilah. Nak khabar wuduh perangai ni. Dengan mata saya sendiri, orang Arab ni tuan-tuan, orang Arab Mesir lah secara khusus. Dia kalau bab kebersihan fail. Mana gagal kita kata. Kalau nak cari masjid, surau, tandah hok comel, payah nak jumpa. 1 dalam 1000 kalau ada. Kalau kita tengah sakit perut tuan-tuan, masuk tandah hilang terus sakit perut. Nampak? Dia ni tuan-tuan kalau kecing ngata je, kecing dinding. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mesir, janganlah nyandar dinding. Nampak? Jangan nyandar dinding. Jadi saya pernah tengok, saya naik taksi ni, tengok depan mata saya ni. Kita naik taksi. Baru balik sekolah, baru balik kuliah. Tiba-tiba taksi pun berhenti. Kita pun kata, ya Ustaz, wahai driver, ni tak siapa lagi ni. Dia kata, istana syuaya, tunggu kejap. Tunggu sekejap. Dia suruh kita tunggu. Dia pun buka pintu. Pintu kereta dia belah ni. Buka pintu, dia kecing situ lah. Buka pintu, kecing situ. Saya, Allah subhanallah. Mana nak khabar ni BA dia. Sebab tu tuan-tuan,
Dia tak ada. Jangan kata dah kalau gitu tuan-tuan basuh, dah basuh lah. Sekarang penyok masuk balik. Start mula kereta gerak mula. Nampak. Lepas tu tuan-tuan pernah dengar tak hadis Nabi? Yang cerita berkenaan dengan orang Arab Badui yang kecil dalam masjid Nabi. Mana tuan-tuan? Pada zaman Nabi, itulah sifat dan perangai. Nah, mana boleh ada kecil dalam masjid Nabi? Nah, mungkinlah sebab masa tu masjid tak macam kita lah. Masjid Nabi hanya sekadar dilingkungi oleh batang-batang pohon kurma sahaja. Nah, menyebabkan sahabat tengok tu sahabat marah. Nah, nak kejar ni. Nabi kata jangan. Biar dia kecil dulu sudah. Nah, jangan kejar, jangan buat apa lagi. Jangan, tak. Biar dia kecil dulu, biar kecil puas dulu. Kalau mau kejar dia, dia habis nyecer, habis kau banyak pula. Jadi Nabi kata lepas dia kecil, ambil air. Nah, ambil air jiru kat tempat dia kecil tadi. Lepas tu panggil dia, khabar kepada dia. Wahai Badui, wahai orang Badui. Sesungguhnya, nah, ini tempat beribadat, tempat solat. Nah, dan tidak sewajarnya kamu menjadikan tempat ibadat sebagai satu tempat kotoran. Nampak. Jadi bila kita baca hadis tu, orang kecil tu orang Mesir kat sini. Nampak. Jadi nak khabar apa? Nak khabar orang Arab ni asal je perangai buruklah akhlak dia. Sebab tu tuan-tuan, pada zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah. Zaman kejahilan. Bodoh, tidak ada panduan, tidak ada ilmu. Kita baca dalam sirah bagaimana orang Quraisy ni bila dia tawaf dalam keadaan telanjang. Orang lelaki tawaf belah siang, orang perempuan tawaf tengah malam. Bila dia melakukan korban, dia sembelih binatang, kemudian dia ambil darah-darah, dilomor, dilesek pada dinding Kaabah. Menipu dalam perniagaan. Nah, riba apa semua, tindah menindas. Ini zaman kegelapan pada masa itu. Tetapi Nabi SAW bersabda apa? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia di kalangan kamu. Dan kita melihat bagaimana Rasulullah SAW berjaya merubah penduduk Mekah daripada seburuk-buruk manusia menjadi sebaik-baik manusia. Tengok golongan sahabat macam mana. Bagaimana Rasulullah berjaya merubah manusia. Tuan-tuan, nak merubah peribadi dan akhlak bukannya dengan harta pangkat jawatan. Tapi Nabi ajar kita nak merubah peribadi akhlak mestilah dengan ilmu dan iman. Dengan akidah. Dengan iman dan kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Sebab apa hari akhirat? Sebab kita percaya bahawa setiap apa kerja kita buat ni ada balasan, timbal balas dan dosa dan pahala. Ini keistimewaan kita. Menyebabkan kita menjalani kehidupan ini dengan penuh berhati-hati. Dengan penuh teratur. Dengan penuh berfikir, berhemah. Sebelum nak melakukan sesuatu perkara. Sebab tu para ulama sebut, kalau orang Melayu kata, pepatah Melayu kata, tepuk dada tanya selera. Salah. Nah, kalau tepuk dada tanya selera, jawapannya selera sedap sama itu. Selera besar sama. Tapi dia ajarkan kepada kita tepuk dada tanya iman. Tanya iman kita. Hak ni boleh ke tak? Hak ni boleh ke tak? Hak ni halal ke? Hak ni haram? Hak ni bermanfaat ke? Hak ni mudarat? Nah, itu dia. Iman akan khabar kepada kita. Sebab itu Nabi kata, istaftu qalbak. Mintalah fatwa daripada hatimu. Nah, minta fatwa daripada hati kita. Bila kita nak buat satu perkara. Sebab setiap perkara kebaikan, dia akan memberi ketenangan kepada kamu. Beri rasa tenang dan damai, menunjukkan perkara itu baik dan berpahala. Tapi kalau kita buat suatu perkara, mari dalam hati resah gelisah, gundah gulana, bimbang, takut, maka itu petanda bahawa perkara itu adalah perkara yang salah dan perkara yang berdosa. Kerana sifat kebaikan, sifat dia iman, sifat dia tenang. Okey, itu dia.
Jadi tuan-tuan, kita kembali pada hadis kita tadi. Nah, cerita bahawa dua orang Bani Israel yang jujur dengan amanah. Jujur dan amanah. Hak ni yang pertama beli tanah. Kemudian tuan-tuan jumpa dalam tanah tu payah mah. Kemudian tuan-tuan pergi pula jumpa tuan tanah hak jual tadi. Dia kata, khuzah bakar, ambillah. Nah, ambillah emas kamu ni, aku jumpa payah emas dalam tanahmu. Nah, kemudian hak jual tanah kata, saya jual belah kedah lah. Mana bila sebut saya jual tanah tadi, maka semua benda yang ada dalam tu saya jual sekali. Kemudian hak beli kata, dak, saya beli tanah ya. Dak, saya tak beli emas. Nah, lepas tu hak jual kata, dak, saya jual belaka. Akhirnya balah dua orang. Tuan-tuan nampak? Nak kabarnya balah tak ambuh. Nampak? Ini pelik ni tuan-tuan. Kalau hari ni balah, kalau berebut emas boleh jadi. Nah, balah sebab berebut harta saka banyak pelana tuan. Nah, siapa putus saudara, siapa putus hubungan adik-beradik. Tuan-tuan, pengalaman saya sendirilah dalam berhadapan dengan hati ke pusaka ni, dengan saya tuan-tuan ada dua perkara tak sesal lagi. Nah, maknanya bagi dah tapi tak sesal lagi. Siapa ada satu tahap tuan-tuan ni, bila mana bila ayah mati tinggal tanah, hak sulung ni tak bagi tanah kepada adik-adik hak lain. Sebab dia kata adik lain ada dah kerja molek, kerja tanah apa semua, ada kerja ada tanah dah. Nah, jadi adik ni cuma jah tanya je dah apa tak bagi kita tanah. Dah akhirnya balah tuan-tuan. Sampai satu tahap si adik ni dah tak apalah. Kalau abang nak sangat tanah tu ambil ke abang. Nah, tak apalah kita pergi beli cari tanah lain. Maknanya tujuan nak jaganya hubungan silaturahim dengan adik-beradik. Tapi abang dia ni tuan-tuan, abang ni tok guru silat. Tok guru silat tuan-tuan, dia ada angin dia. Siapa tahap tuan-tuan, hak saya berasa bila dia cerita tu rasa muk dalam hati ni. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata kalau aku jumpa mu tengah jalan, aku langgar mu, dia kata. Adik dia ni cerita. Nah, adik dia kata, abang dia kata, mu kalau aku jumpa tengah jalan, aku langgar mu. Bila dengar gitu tak lari dalam hati saya. Saya kata subhanallah. Awak kata gitu tu, awak sedar dah awak kata ke adik awak tu. Darah daging, sanggup nak langgar. Nah, sanggup nak langgar. Siapa mati? Hanya sebab apa tuan? Hanya sebab harta. Sebab berebut harta. Nah, ini zaman hari ni. Putus saudara tuan, tak tegar dah. Tak balik kapal dah. Dulu masa ayah ada, ni tuan-tuan musim buah ni. Musim buah kayu. Ada selagi pokcik tu tuan-tuan. Pokcik, tarah pokcik dah. Dia tanya hukum negara, ustaz, guna abang ni tak bagi lagi tanah. Lepas tu tanya, dah apa abang tak bagi? Dia kata masa ayah hidup tu, ayah sakit tu, ayah tak sebut nama mu. Ayah tak sebut nama mu. Dah adik-beradik ramai 8 orang. Nah, orang tua ni tuan-tuan, kadang-kadang iyalah mari ingat dah anak berapa orang. Nak kalau anak pula anak ramai, cucu ramai. Nah, macam gepak tua saya tau. Nah, cucu kat 30 lebih tau. Kalau tanya balik belaka, nama apa dah ingat dah, tak tahu dah mana sekarang. Nampak. Jadi dia kata ayah tak sebut nama mu. Tak boleh. Sebab tu abang tak bagi. Cuba tuan-tuan bayangkan masa ayah ada, bila mai musim gini ni, musim buah ni, semua adik-beradik pakat balik belaka. Pakat jamu durian, jamu rambutan, jamu belaka. Tapi lah ni dah balik kampung dah. Putus dah tuan. Dan abang ni pula apa status abang dia tak bagi dah, dia ambil hasil kebun tersebut. Hal ni kata jadi hasil haram ni. Nah, ini yang berlaku hari ni. Nah, berebut sebab harta. Tapi hadis kita baca ni lain. Balah sebab apa? Balah bak tambuh. Nampak? Kalau kita tak boleh pitih awak senyap air. Nah, awak senyap. Nah, contoh orang boleh pitih apa?
kita kata durian runtuh. Nah, kat kampung saya ni tuan-tuan, dekat Serada kan, dia ada kawasan yang terlibat dengan pengambilan tanah kereta api ECRL. Tuan-tuan, kerajaan bayar banyak. Mahal, 2 kali ganda bayar. Setiap seorang tu maknanya boleh kata kebanyakannya uduh-uduh pun tuan-tuan boleh 100,000 ke atas belaka. Nah, ada di antara ramai juga yang boleh lebih daripada 1 juta lebih. Dengan erti kata jutawan nampak. Nah, bila kita pergi surau tu, kita pergi surau kampung. Orang kampung mana nak tuan-tuan? Nah, kain melekat baju Melayu tak ada butang pun tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, dia kata, "Ustaz kenal tak siapa sebelah?" Kenal Haji. Mana? Bukan Haji tu jutawan. Nampak? Jutawan boleh pijak tuan-tuan. Ni. Nah, tapi orang je hamba buat senyap lah, boleh biti buat senyap lah kalau kampung orang. Nah, nampak? Lagi tu. Jadi kembali pada cerita ni, jadi akhirnya balah sebab tambuh. Akhirnya bila balah tuan-tuan, fatahakama ila rajulin, maka dibawa kes ini bicara kepada hakim. Bawa kepada hakim. Nak selesai macam mana ni? Nak selesai macam mana 2 orang balah ni pakat tambuh belaka emas payang. Nah, kemudian hakim tanya kepada tukang beli tanah ni. Dan juga tukang jual tanah ni, dua-dua. Hakim tanya, "Alakuma waladun?" Kamu 2 orang ni ada anak tak? Kemudian seorang kata, pembeli tanah tadi kata, "Li ghulamun, saya ada anak lelaki." Kemudian seorang lagi dia kata, "Li jariyatun." Seorang lagi dia kata, saya ada anak perempuan. Okey. Kemudian hakim kata, "Dah kalau gitu, inkiha ghulam al-jariyah. Kalau gitu kamu besar 2 orang. Kamu nikah. Nah, anak kamu menikah dengan anak kamu. Jadi kamu besar 2 orang. Kemudian wa anfiqa ala anfusihima minhu fatasarrafa." Kemudian emas yang sepayang tadi, yang kamu balah tadi, ambil emas tadi, beri kepada anak kamu untuk belanja kahwin. Selesai masalah. Gitu cara dia. Nah, kita melihat bagaimana ini kita kata hakim yang bijaksana. Nah, orang alim yang bijaksana. Sebab itu tuan-tuan, sifat orang alim, tanda orang alim, dia menyelesaikan masalah masyarakat. Nah, itu tanda orang alim. Kalau dia menambahkan kusuk dalam masyarakat, itu bukan orang alim. Sebab itu tuan-tuan, hari ini tuan-tuan kena tengok. Hari ini banyak kadang-kadang tuan-tuan, banyak di kalangan orang-orang penceramah. Ataupun kita panggil hari ini khutbah. Penceramah tuan-tuan, dia berbeza dengan orang alim. Orang alim ni dia akan menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Dalam masyarakat ada masalah, dia akan selesai. Tapi tuan-tuan, ada setengah golongan dia menambah masalah, mewujudkan ataupun membesarkan perkara khilafiyah dalam masyarakat. Nah, menyebabkan masyarakat jadi bala. Nah, masyarakat jadi berpuak-puak. Ini bukan orang alim. Walaupun dia bercakap berdasarkan kitab, berdalil, pakai jebang, pakai subah tuan-tuan, itu bukan orang alim. Apabila dia menyebabkan masyarakat jadi kucak-kacir, menjadi masyarakat jadi bermasalah. Tuan-tuan, hari ni ramai orang tanya, "Dah Ustaz, kenapa apa isu jawapan ni? Ustaz ni kata gini, Ustaz ni kata gini." Nampak tak? Ustaz ni kata boleh, Ustaz ni kata tak boleh. Jadi masyarakat celaru. Bila masyarakat celaru, dah macam mana? Sebab apa jadi celaru tuan-tuan? Sebab tidak pandai, tidak hikmah dalam menyelesaikan masalah. Hikmah ni tuan-tuan, nama pun hikmah. Hikmah ni dia nak terjemah bahasa Melayu tak ada perkataan. Sebab tu hikmah daripada bahasa Arab. Terjemah bahasa Melayu hikmah juga. Nah,
Tapi hikmah ni kita panggil kebijaksanaan. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Sesiapa yang Allah Ta'ala beri kepada dia hikmah, nescaya sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kebaikan yang begitu banyak pada dia. Nak kabarnya tuan-tuan, orang yang berilmu belum tentu berhikmah. Tapi orang yang berhikmah sudah tentu berilmu. Itu dia. Nak kabarnya orang berilmu bukan semua bijaksana. Kadang-kadang dia kabar ilmu dia tu pada tempat yang tidak betul. Ngajar tuan-tuan, ngajar tinggi. Ngajar kitab arah tinggi. Tapi ngajar ke budak-budak. Kenapa? Hak baru tak mayit lagi. Bijak tak tuan-tuan? Jawapannya tak bijak. Sebab tu tuan-tuan, orang berilmu dia tahu nak letak ilmu tu kat mana. Dia tengok audiens dia siapa. Orang awam, maka letak ilmu yang bersesuaian dengan orang awam. Kalau belajar ilmu tahap tinggi, dia ilmu ada mubtadi', ada mutawassit, ada mutaqaddim. Buka di masjid orang awam belaka tuan-tuan, tak pernah ngaji tasawuf, tak pernah ngaji bidayatul hidayah, tak pernah ngaji hidayatul salikin, tiba-tiba ngajar martabat 7. Martabat 7. Makmum ni kenapa? Benda lah, lebih tak faham. Balik rumah bini tanya, abang tadi ustaz ngajar benda. Tak tahu benda. Nampak? Kau pergi? Tu nak khabar tu tak pernah alim mana tu, walaupun boleh baca kitab. Tapi orang yang alim, orang yang berhikmah, dia tahu nak letak kat mana tepat ni. Macam kita makan nasi juga tu. Nasi bubur dah pinggang. Orang tak bubur dah cawang. Nampak? Walaupun tuan-tuan boleh bubur dah cawang, tak ada masalah. Tapi kita apa? Tak hikmah mana lah. Tak bijak mana lah. Nampak? Sebab cawang bubur air, bukan bubur nasi. Nampak? Itu masuk, maksud yang mudah lah. Jadi tuan-tuan, itu hadis yang kita baca pada malam ini. Nak khabar betapa kebijaksanaan alim ulama dalam menyelesaikan masalah yang berlaku. Dan tuan-tuan nak sebut juga bahawa dalam hadis ni tuan-tuan, bila kita terjumpa satu benda dalam tanah, dalam fiqh dia panggil rikas. Rikas ni tuan-tuan, cukai terhadap galian yang kita temu. Galian yang kita temu. Contohnya pada tanah kita gali tuan-tuan. Contohlah petang-petang kita gali nak tanam pisang ke nak apa, tiba-tiba temu benda dalam galian. Kalau hari ni boleh jadi minyak. Minyak, gas, petrol, arang batu apa semua tu tuan-tuan. Kalau jumpa macam mana? Status dia macam mana? Cuma saya nak sebut dari sudut syariah dulu. Tapi mana tak relate dengan realiti hari ni lah. Kalau realiti hari ni, kalau jumpa barang galian yang berharga dalam kawasan tanah kita, walaupun tanah tu tanah kita, contohnya tuan-tuan jumpa minyak dalam tu, dalam tanah kita, jadi milik siapa tuan-tuan? Jadi milik siapa? Kalau hari ni berdasarkan undang-undang tanah, dia jadi milik kerajaan. Nampak? Kita gali-gali jumpa arang batu, jumpa gas dalam tanah kita. Maka ikut undang-undang hari ni jadi milik kerajaan. Kerajaan ambil. Dan kerajaan hanya berhak memberi ihsan. Kalau hari ni kita panggil royalty. Nampak? Kepada tuan tanah. Itu undang-undang yang ada hari ni lah. Nampak? Tapi tuan-tuan, kalau undang-undang syariah, ini dipanggil rikas. Rikas ni tuan-tuan, cara bagi dia apa? 1/5. 1/5 bahagian tadi hendaklah diberi kepada umum, iaitu diberi kepada fakir miskin, ibnu sabil dan seumpamanya lah. Maknanya 1/5 dia kena infak lah, kena bayar zakat lah. Dia kalau ini cukai lah.
Nah, kena bayar kena beri pada orang fakir miskin lah seumpamanya. Dan 45 lagi tuan-tuan. 45 lagi adalah sahibul rikas. Iaitu kepada tuan empunya hak jumpa. Nampak hak ni dalam hukum dalam syariat kita lah. Dalam syarak lah. Tapi tuan-tuan hukum syarak ni tak terpakarlah di realiti hari ni. Sebab tu tuan-tuan kalau jumpa benda dalam tanah kita buat senyap dah ha. Buat senyap dah, jangan kabur, jangan geger korang. Tuan-tuan ingat itu, saya ingat satu kes di Pahang. Kes di Pahang tuan-tuan, ada seorang kawasan rumah ni, dia gali kawasan rumah dia jumpa mah. Jumpa mah dengan nisbah yang banyak jugalah. Tapi tuan-tuan dia cuma kurang bijak sikit. Nah, bila jumpa mah dia pun heboh. Dia masuk dalam Facebook apa ni gini-gini, jadi tersebar. Bila tersebar gak tuan-tuan, kerajaan mari lalulah. Nampak? Kerajaan mari lalu bahan suka lalulah. Gitulah. Tapi itulah undang-undang yang ada hari ni. Jadi maknanya kalau undang-undang ada hari ni, kalau apa galian hok jumpa walaupun dalam tanah kita ada siang gerak bagai, tuan-tuan, hak tu milik kerajaan. Kerajaan berhak beri kita royaltinya. Ikut apa-apa persen pun, mana kita dapat ihsan royalti saja. Tapi dalam syarak, kalau jumpa 45 adalah milik sahibul rikas, iaitu tuan empunya. Kalau kita baca hadis tadi, kalau dia beli tanah tu, dia jumpa payamah tu hak dia. Nampak? Okey, begitu. Jadi saya cukup setakat ni untuk malam ni. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, lemah dan kurang, kelemahan daripada diri saya sendiri. Dan saya beristighfar, maafkan taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika ada silap dan salah dalam penyampaian saya, terkasar bahasa, terlanjur bicara terlebih masa, terima kasih atas perhatian. Aku luman sami'tum aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa najjina minaz zulumati ila nur waj'alna al-fahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Allah